Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar. Hari ini kita akan lihat bab 10 berkaitan Sarawak dan Sabah. Kita akan lihat dahulu berkaitan Sarawak dan Sabah dalam alam Melayu dan kita akan melihat pengenalan bagi tajuk ini. Sarawak dan Sabah merupakan sebahagian daripada alam Melayu. Kedudukan Sarawak di sebelah barat daya Pulau Borneo dan kedudukan Sabah di utara Pulau Borneo telah mendedahkan dengan perkembangan alam Melayu, khususnya dalam aspek perdagangan dan keagamaan. Di kedua-dua kawasan ini juga muncul beberapa kerajaan awal seiring dengan kemunculan kerajaan yang masyhur seperti Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangganagara. Kepesatan kerajaan yang masyhur ini telah mendorong kemajuan kegiatan perdagangan di Sarawak dan Sabah. Ini merupakan peta Sarawak dan Sabah. Sejak sebelum Masihi, penduduk di pesisir Sarawak dan Sabah telah mempunyai hubungan dengan alam Melayu dan dunia luar seperti kemunculan pusat pembuatan tembika di Gua Niah, Sarawak dan juga di Bukit Tengkorak Sempurna, Sabah. Penduduk di Bukit Tengkorak ini telah menjalankan kegiatan perdagangan dengan kawasan di luar Sabah. Pada abad ketiga pula, muncul Cupo iaitu pelabuhan di utara Sabah. Pelabuhan ini menjadi tempat mengeksport besi ke Funan dan Champa. Pada abad ke-7, Santubong muncul sebagai sebuah kerajaan awal yang mempunyai pelabuhan di lembah Sungai Sarawak. Terdapat penemuan barangan tembika zaman dinasti Tang dan Sung di Santubong. Pelabuhan ini membekalkan kapur barus, kayu laka, lilin lebah dan kulit penyu. Beberapa lagi pusat perdagangan muncul di Sarawak seperti Gedong, Bukit Sandong dan Kalka. Pusat perdagangan ini menjalankan kegiatan perdagangan dengan kerajaan Siam dan China. Kemajuan pesat perdagangan di Sarawak dan Sabah pada ketika itu menjadi tarikan kepada kerajaan di alam Melayu untuk meluaskan pengaruhnya. Hal ini menyebabkan beberapa kawasan di pesisir pantai barat laut yang merupakan zon tamadun Melayu menerima pengaruh kerajaan di alam Melayu. Kerajaan Sriwijaya pernah meluaskan pengaruhnya di selatan Sarawak bagi mengawal perdagangan di Laut Cina Selatan. Kerajaan Majapahit turut mempunyai pengaruh di Sarawak dan di utara Sabah. Jumpaan gendang gangsa jenis moko di Pulau Bangi, Sabah membuktikan terdapat hubungan perdagangan antara kerajaan Majapahit dengan penduduk di utara Sabah. Kemerosotan Majapahit telah membawa kepada perkembangan pengaruh Kesultanan Melayu Brunei dan Kesultanan Sulu di kawasan barat dan utara pantai Pulau Borneo. Di Sarawak, berlaku penyebaran kuasa oleh Kesultanan Melayu Brunei. Pada abad ke-14, Kesultanan Melayu Brunei telah muncul dan menjalinkan persahabatan dengan Kerajaan Sambas. Persahabatan ini membolehkan Kerajaan Sambas menyerahkan wilayahnya di Sarawak kepada Kesultanan Melayu Brunei. Kesultanan Melayu Brunei juga meluaskan pengaruhnya ke utara Borneo. Kemunculan Kesultanan Sulu di utara Borneo pula membawa kepada tersebarnya pengaruh mereka di pantai timur Laut Borneo. Kebangkitan Kesultanan Melayu Brunei telah melemahkan kerajaan Melayu Santubong, Kalka, Samadong dan Melano di Sarawak kerana tumpuan perdagangan dialihkan ke Brunei. Manakala Kesultanan Sulu yang muncul pada abad ke-15 telah meningkatkan kegiatan perdagangan di utara Sabah. Kawasan ini kaya dengan hasil laut dan hutan, terutama sarang burung yang menjadi tarikan pedagang Cina.
Kedua-dua kesultanan ini kemudian mengalami kemerosotan menjelang abad ke-19 apabila bersaing dengan kuasa barat. Sarawak dan Sabah juga dipengaruhi oleh kedatangan agama Hindu, Buddha dan Islam. Pengaruh agama ini dibawa secara tidak langsung oleh kerajaan di alam Melayu di kedua-dua kawasan ini. Pada zaman kegemilangan kerajaan Sriwijaya, terdapat tinggalan objek agama Buddha di Santubong. Selain itu, terdapat penemuan patung Ganesha di Limbang. Pengaruh Kesultanan Melayu Brunei di Sarawak dan Sabah telah membawa penyebaran agama Islam di pesisir pantai Sarawak dan Sabah. Kesan ketara penyebaran Islam ini ialah penerimaan agama Islam oleh kebanyakan penduduk kaum Melayu dan Melanau di pesisir pantai Sarawak dan Sabah. Kesultanan Sulu pula memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam di pantai timur Sabah. Ini merupakan bukti penemuan pelabuhan di Sarawak berdasarkan sumber arkeologi dan sumber luar. Para pengkaji seperti Tom Harrison, F.E. Trilua, Stanley J. Connor, W.G. Solheim dan Jan Wiseman Christie, C. Doherty, R. Buckley, A. Graner Ratchman, P. Bayvit dan B. Bievit telah melakukan cari gali dan penyelidikan di Santubong. Mereka menemukan pelbagai objek barangan dagangan, kawasan peleburan biji besi dan keagamaan di Santubong. James Wiseman Christie pula menyatakan bahawa Santubong ialah poni seperti yang dinyatakan oleh sumber Cina. Manakala Lucas Chin bersama-sama pasukannya pula menjalankan usaha cari gali di Gedong, di Bukit Sandong dan juga di Kalka. Mereka telah menemukan pelbagai barangan dagangan dari luar Sarawak. Manakala tapak cupo pula dibuktikan melalui sumber Cina yang menyebut tentang adanya sebuah kawasan pelabuhan di utara Borneo.